Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiq dauman sahiba. Pertamanya terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, Muhammad Ridwan Ahmad Jani, yang telah berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah teknikal yang berlaku di pihak saya sebenarnya, yang menyebabkan kelewatan. Terima kasih kepada barisan pimpinan Persatuan Mahasiswa Al-Quran dan As-Sunnah, UNIZA, ataupun ringkasnya AQSA. Kalau kami di kuis, Persatuan Mahasiswa Al-Quran dan As-Sunnah ni dia ringkasnya Al-Quds, lebih kurang Al-Quds, di sana AQSA. Baik, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mahasiswa mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan cuba untuk mengupas sebuah tajuk yang mana menjadi perbincangan di akhir-akhir ini berkenaan dengan golongan mutaqaddimin dan golongan mutaakhirin berkait dalam disiplin hadis. Tajuk saya pada malam ini manhaj hadis antara mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang mana belum sempat untuk saya buatkan slide-nya. So saya just warnakan saja saya punya word ini, mudah-mudahan dapat dilihatlah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita maklum, disiplin pengajian Islam ini telah merentas pelbagai tempoh masa yang panjang, daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke zaman sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, sehinggalah kurun yang kita hidup pada masa ini. Dan disiplin Islam ini juga melalui peringkat perkembangan yang beragam, sehingga wujud berbagai metod pemahaman dalam kalangan para ulama terdahulu. Pendekatan yang berbeza di kalangan ulama ini merupakan antara faktor yang memunculkan berbagai mazhab yang muktabar dalam Islam. Sama ada mazhab yang telah pupus seperti mazhab Imam Al-Auza'i. Kalau kita tengok di kalangan ulama-ulama dalam kurun kedua hijrah, kurun ketiga hijrah, ramai di antara mereka ini adalah imam-imam mujtahid yang mempunyai mazhab sendiri, seperti Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Laith bin Sa'ad, Imam Ibnu Al-Mubarak, Imam Ishaq bin Rahuyah ataupun Rahawai, dan ada lagi beberapa mazhab yang telah pupus, ataupun mazhab yang masih kekal, khususnya mazhab fiqh yang muktabar, yang 4 buah mazhab yang kekal sehingga hari ini, iaitu mazhab Hanafi yang dipelopor oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki yang dipelopor oleh Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i oleh Imam Asy-Syafi'i, dan juga mazhab Hambali yang dipelopor oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Jadi ini adalah fakta yang perlu kita ketahui berkenaan dengan perkembangan disiplin dalam pengajian Islam. Setelah kemunculan sebahagian besar mazhab-mazhab fiqh tersebut dalam kurun kedua hijrah, barulah berlaku kemuncak pembukuan dan penyusunan hadis secara besar-besaran dan lebih sistematik berbanding zaman sebelumnya. Ini berlaku dalam kurun ketiga hijrah, yang mana kurun ini dikenali sebagai Al-Qarnu Az-Zahabi li Sunnah An-Nabawiyah, kurun keemasan bagi Sunnah Nabawiyah. Dalam kurun
ketiga ini ya, muncul ramai imam-imam hadis yang menyusun kitab-kitab hadis besar yang menjadi rujukan sehingga ke hari ini, di antaranya Imam Ad-Darimi yang mengarang kitab Sunan Ad-Darimi, ya, Imam Al-Bukhari. Saya susun mengikut kronologi kewafatan mereka, walaupun kalau ikutkan Imam Al-Bukhari dahulu, ya, apa ni biasanya kita sebutkan, tapi ikut tarikh wafat itu Imam Ad-Darimi, kemudian Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai, dan ramai lagi sebenarnya yang mana kitab-kitab yang dikarang oleh mereka itu menjadi rujukan oleh kita sehinggalah ke hari ini. Dan setiap kitab ini ada metod-metod yang digunakan pakai oleh setiap pengarang kitab-kitab berkenaan. Jadi sisi sejarah ini cukup penting, ya, untuk kita faham bagi mengenali ulama mutaqaddimin serta manhaj-manhaj yang dipraktikkan oleh mereka. Jadi sebagai intro awal ini kita dapat mengenali, ya, di kalangan mutaqaddimin, ya, iaitu ulama-ulama yang terdahulu, ya, di awal perkembangan pengajian Islam ini, ya, ada muhaddithin, ya, dan juga ada fuqaha yang mana mereka ini membangunkan mazhab-mazhab fiqh. Meskipun fuqaha itu bukanlah mereka tidak mahir hadis, tidak, mereka menjadi imam-imam mujtahid ini menunjukkan bahawa mereka ini juga sebenarnya menguasai disiplin hadis. Dan bahkan yang disebut sebagai muhaddisin ini juga, ya, bukanlah mereka ini tidak mahir dengan disiplin fiqh, bahkan sebahagiannya itu juga adalah orang yang ahli di dalam bidang fiqh, ya. Cuma dari aspek kemasyhuran itu yang menyebabkan mereka ini lebih dikenali dalam bidang masing-masing. Jadi sisi sejarah ini cukup penting untuk kita kenal, ya, imam mutaqaddimin dan manhaj-manhaj mereka. Ya, seterusnya hubung kait dan pertalian metodologi di antara mereka dengan ulama mutaakhirin. Adakah ada kesinambungan, ya, di antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin ataupun tidak ada? Ya, seperti mana yang mungkin diandaikan oleh setengah pihak, ya, dia kata mutaakhirin ini dengan mutaqaddimin ini berbeza, ya, seolah-olah tidak ada connection, tidak ada pertalian, padahal mutaakhirin tidak akan datang, melainkan mereka mengambil ilmu mereka daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Baik, untuk lebih jelas lagi berkenaan dengan siapakah mutaqaddimin dan siapakah mutaakhirin dan sempadan, ya, pemisah di antara dua golongan ini, saya bawakan perbincangan untuk kita kenal, ya, siapakah ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, ya, khususnya dalam bidang hadis, ya, khusus dalam bidang hadis. Baik, saya ambil satu petikan daripada kata-kata Imam Az-Zahabi, ya, sebab ada perselisihan pandangan, ya, yang dalam membicarakan, ya, sempadan ataupun had batasan yang memisahkan antara golongan mutaqaddimin dengan golongan mutaakhirin ini. Jadi terdapat perselisihan pandangan. Jadi saya ambil petikan daripada kata-kata Imam Az-Zahabi yang beliau sebut dalam kitab Mizan Al-I'tidal, Al-Haddul Fasil bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin 300 sanah. Disebutkan bahawa had batasan yang memisahkan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin ialah 300 tahun hijrah. Ini bermakna mereka yang hidup sesudah tahun 300 hijrah adalah dikira sebagai mutaakhirin. Jadi ini cukup jelas daripada Imam Az-Zahabi, ya. Cuma agak umum, yang mana dari segi pendetailan itu kita akan lihat nanti, benarkah batasan pemisah ini, ataupun sebenarnya yang dirujuk oleh Imam Az-Zahabi ini ialah antara salaf dengan khalaf. Kalau salaf dengan khalaf itu memang batas pemisahannya itu sekitar tahun 300 hijrah. Tapi kalau istilah mutaqaddimin dengan mutaakhirin, ada lagi perbincangan lanjut yang akan kita kupas selepas ini, ya, sebab tempoh 300 tahun yang pertama, ya, kurun pertama, kurun kedua dan kurun ketiga hijrah ini mencakupi sebahagian besar tokoh yang telah memberikan sumbangan yang cukup luar biasa dalam bidang keilmuan Islam, ya, termasuk para sahabat dekat dalam tempoh 300 tahun ini, ya, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga termasuk tokoh-tokoh imam mujtahid yang saya sebutkan tadi, ya.
dan juga tokoh-tokoh muhaddisin seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Waqi' bin Al-Jarrah, Abdul Rahman bin Mahdi dan ramai lagi. Diikuti seterusnya dalam kurun yang ketiga, di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Ini saya campurkan di antara fuqaha dengan muhaddisin. Yang diambil kira ialah dari segi siapakah yang terdahulu dan siapakah yang terkemudian. Ini dalam kurun ketiga hijrah, bermula dengan Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 hijrah. Di antaranya lagi Muhammad bin Sa'ad ataupun Ibnu Sa'ad yang wafat tahun 230 hijrah. Di sana ada tokoh-tokoh yang hebat-hebat seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ibnu Abi Syaibah, dan yang telah saya sebutkan sebelum ini, imam hadis yang 6 itu. Juga yang muncul memberi fokus kepada seni hadis seperti Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang kedua-duanya ini adalah dua orang kawan baik yang sentiasa bersama, dan kedua-duanya disebut sebagai Ar-Razian. Ar-Razian, dua orang Ar-Razi, Abu Zur'ah dengan Abu Hatim. Sehinggalah saya sebutkan di akhir itu Imam An-Nasa'i yang wafat tahun 303 Hijrah. Maknanya beliau sampai ke awal kurun yang ke-4 Hijrah. Tapi sepanjang hidup dia itu dalam kurun ke-3 Hijrah. Baik. Kaedah Imam Az-Zahabi itu mungkin tidak tetap, kerana beliau sendiri menyebut tentang kehebatan ilmu Imam Al-Ismaili yang beliau sebut dalam kitab Tazkirah Al-Hufaz. Dia kata Sannafa Musnad Umar radhiyallahu anhu. Imam Al-Ismaili dia mengarang sebuah kitab iaitu Musnad Umar radhiyallahu anhu, dan telah dibaca dan ditelaah oleh Imam Az-Zahabi. Dia kata, aku telah menelaahnya dan membuat petikan daripadanya, dan aku cukup kagum dengan hafalan imam ini, dan aku yakin golongan mutaakhirin pasti berasa putus asa untuk menandingi golongan mutaqaddimin. Jadi dalam kata-kata beliau ini menunjukkan Imam Al-Ismaili yang wafat 371 Hijrah itu digolongkan oleh beliau dalam kalangan mutaqaddimin. Jadi kalau beliau menetapkan tahun 300 Hijrah, jadi beliau seolah-olah menyalahi dengan apa yang telah disebutkan apabila memasukkan Imam Al-Ismaili dalam kalangan mutaqaddimin. Berdasarkan fakta sejarah, walaupun selepas 300 Hijrah, ramai ulama hadis yang masih konsisten mengikut metod mutaqaddimin. Maknanya mereka meriwayatkan hadis secara bersanad. Mereka menyusun kitab-kitab hadis yang mana di dalamnya itu dibawakan hadis-hadis dengan sanad-sanadnya sekali. Seperti Imam Abu Ya'la Al-Mausili, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah, Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Al-Uqaili, Ibnu Abi Hatim, anak kepada Imam Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani, Ibnu Adi, Ad-Daraqutni, Ibnu Syahin, Al-Hakim An-Naisaburi, dan ramai lagi ulama-ulama hadis dalam kurun ke-4 Hijrah. Masih lagi mereka ini mengikut jejak langkah manhaj yang dibawa oleh ulama-ulama sebelumnya dalam kurun ke-3 Hijrah. Baik. Dalam kitab An-Naqdus Sahih yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Al-Ala'i, beliau ada menyebutkan berkenaan dengan masalah had, batasan pemisah antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin ini. Dia kata al-a'immah al-mutaqaddimin alladzina manahahumullahu at-tabakhur fi ilmi al-hadis wa tawassu' fi hifzihi ka Syu'bah wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Disebut nama-nama. Wa Abdul Rahman bin Mahdi wa nahwihim, thumma ashabuhum mithlu Ahmad bin Hanbal wa Ali bin Al-Madini wa Yahya bin Ma'in wa Ishaq bin Rahuyah wa ta'ifah minhum, thumma ashabuhum mithlu Al-Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa kadzalik ila zaman Ad-Darqutni. Maknanya dia menyenaraikan tokoh-tokoh mutaqaddimin ini daripada kurun ke-2 Hijrah masuk kurun ke-3 Hijrah.
masuk kurun keempat hijrah bila dia menyebut ila zaman ad-Daraqutni wal Baihaqi, ya, yang mana kedua-duanya ini ya, dalam kurun keempat hijrah, Al-Baihaqi dalam kurun kelima hijrah. Mimma lam yaji' ba'dahum musawin lahum bal wala muqarib rahmatullah alaihi. Jadi ini kata-kata Imam Al-Ala'i yang mana dia menggolongkan semua tokoh-tokoh tadi dalam kalangan mutaqaddimin dan diakhiri dengan dia sebut Imam Al-Baihaqi. Yang mana Imam Al-Baihaqi ini ya, dalam kurun kelima hijrah. Ya. Dia disebut dari kalangan mereka yang tiada lagi orang yang akan datang selepas mereka yang mampu menyamai mereka. Maknanya orang-orang yang selepas itu nanti tak akan dapat menandingi ya, kehebatan tokoh-tokoh yang disebutkan ya, daripada kurun kedua hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah dan juga 5 hijrah. Bahkan tiada yang dapat menghampiri mereka. Maknanya hebatnya ya, ulama-ulama yang disebutkan. Jadi berdasarkan kenyataan Al-Ala'i yang menunjukkan zaman mutaqaddimin berakhir sebelum tahun 500 hijrah ya, kerana beliau menyebut akhir tadi Imam Al-Baihaqi. Justru Al-Hafiz Ibn Hajar juga ada menyentuh ya, secara isyarat ya, di dalam kitab beliau An-Nukat ya, bahawa mutaakhirin adalah mereka yang hidup sesudah tahun 500 hijrah dan seterusnya. Jadi dia seolah-olah menyatakan bahawa sebelum 500 hijrah adalah mutaqaddimin. Dia kata wa amal mutaakhirun wa hum man ba'dal 500 wa halum majarra fastalahu 'alaiha. Lafzu an ini berkaitan tentang periwayatan sanad hadis secara an ya, lil ijazah fahiya bimanzilah akhbarana lakinnahu ikhbar jumali. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan ya, secara jelas bahawa mutaakhirin ini adalah mereka yang hidup selepas tahun 500 hijrah. Jadi bila digabungkan ya, antara kenyataan Al-Ala'i dan juga Ibn Hajar, maka dapatlah kita meletakkan had masa yang memisahkan antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin, iaitu tahun 500 hijrah. Dan kalau kita tengok sepanjang 500 hijrah ini kebanyakan ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis secara bersanad, secara konsisten, dan juga mereka membincangkan sanad-sanad walaupun ada sebahagiannya yang hanya meriwayatkan hadis sahaja tanpa membincangkan dari aspek rijal, ilal dan juga al-jarh wa ta'dil. Tapi sebahagian yang lain mereka membincangkan hal-hal yang tersebut ya, kerana mereka ini adalah ulama yang mahir ya, dengan seni ilmu hadis. Malahan sehingga tarikh itu hadis diriwayatkan secara bersanad ya, selain penilaian statusnya oleh ulama hadis yang muktabar. Maknanya mereka bukan sahaja meriwayatkan hadis tapi juga meletakkan nilai ataupun statusnya bagi hadis-hadis yang diriwayatkan. Dan ini juga disebut dalam sebuah kitab. Ini adalah asru ar-riwayah, zaman periwayatan. Walaupun selepas 500 hijrah ni sebenarnya masih ada lagi yang meriwayatkan hadis secara bersanad tetapi tidak ramai. Di antaranya seperti Imam Ibnu Al-Jauzi dan juga Imam Ibnu Asakir, ini pengarang kitab Tarikh Dimashq. Tapi tak ramailah, maknanya boleh dikira. Dan kalau kita tengok kitab mereka pun sanadnya sangat panjang, walaupun apa yang nak dibawakan itu sedikit saja. Tapi sanadnya satu muka surat, ya. Satu muka surat sanad. Apa yang nak diriwayatkan itu kat bawah. Satu baris saja, sikit je. Jadi sanad terlalu panjang bila dah masuk kurun ke 6 hijrah. Jadi selepas 500 hijrah, ulama hadis tidak lagi membukukan hadis, maknanya secara umum. Secara kebanyakan ulama hadis tidak membukukan hadis lengkap beserta sanad, kecuali sebahagian kecil seperti Imam Al-Baghawi, Ibnu Asakir dan Ibnu Al-Jauzi. Dan kebanyakan ulama hadis lebih memberi tumpuan kepada proses pengemaskinian.
mereka mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan sebelumnya dalam sebuah kitab, ataupun mereka mensyarahkan kitab-kitab hadis tersebut, ataupun menyusun ensiklopedia hadis, seperti yang dibuat oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam kitab Jami' Al-Usul. Jadi kebanyakan mereka ini adalah mutaakhirin, dan di antara tokoh-tokoh hadis yang masyhur di kalangan mutaakhirin dalam kurun ke-7 Hijrah dan seterusnya, seperti Imam Ibnu Salah, Ziyauddin Al-Maqdisi, Majduddin Ibnu Taimiyah, Al-Hafiz Al-Munziri, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, Imam Al-Mizzi, Al-Zahabi, Imam As-Subki, dan anaknya Tajuddin As-Subki, dan ramai lagi yang boleh dilihat seperti mana yang telah saya senaraikan di situ. Dan juga dalam kurun ke-9 Hijrah muncul tokoh-tokoh seperti Ibnu Al-Mulaqin, Imam Al-Iraqi, Al-Haythami, Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ramai lagi. Dan ini adalah yang disebut tadi sebagai mutaakhirin. Mutaakhir. Jadi bila kita lihat had pemisah tadi itu di antara zaman periwayatan, asru riwayah, dan juga asru ma ba'da riwayah. Maknanya zaman selepas periwayatan, yang mana ramai juga tokoh-tokoh yang hebat yang muncul di kurun yang ke-7, ke-8, ke-9 Hijrah dan seterusnya. Jadi saya memilih had pemisah yang boleh dikatakan lebih nampak jelas ialah di tahun 500 Hijrah. Untuk kita kata siapa mutaqaddimin, siapa mutaakhirin. Baik, metod menilai hadis menurut mutaqaddimin dan mutaakhirin, saya ada melihat perbincangan ini, dan ada sebagian pengkaji mengatakan menamakan period mutaqaddimin ini sebagai asrul riwayah tadi, dan juga period mutaakhirin sebagai zaman pasca periwayatan, asru ma ba'da riwayah. Dalam aspek penilaian hadis, maknanya nak memberikan nilai hadis itu sama ada sahih, hasan, dhaif dan sebagainya, sebahagian sarjana berpandangan bahawa terdapat perbezaan antara metod mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mereka kata ulama mutaakhirin ini cara dihukum hadis itu lain, berbeza dengan cara ulama mutaqaddimin hukum hadis. Jadi antara yang mereka kata metod mutaqaddimin lebih tepat, mantap dan memadai berbanding metod mutaakhirin, yang mana ulama-ulama mutaqaddimin ini mereka berhadapan sendiri dengan perawi-perawi, dan mereka memberikan status bagi setiap perawi itu, sama ada thiqah dan sebagainya. Jadi mereka mengenal periwayatan itu secara langsung berbanding ulama mutaakhirin yang mengambil hadis-hadis daripada kitab-kitab, yang hanya mengenal kedudukan perawi-perawi dari segi thiqah, dhaif dan sebagainya itu berdasarkan kitab-kitab sahaja. Jadi ini perbezaan. Okey, jelas. Tetapi nanti kita lihat ianya juga berkait dengan manhaj yang digunakan oleh mereka. Bukan semata-mata aspek mutaqaddimin ini lebih kenal dengan hadis-hadis yang mereka riwayatkan, tapi juga dia berkait dengan manhaj yang digunakan. Mereka turut memetik daripada Imam Ibnu Salah dalam muqaddimah Ibnu Salah kitab Ulum Al-Hadis, yang menyatakan bahawa jika ada hadis yang ditemui oleh ulama mutaakhirin bersanad sahih, ia masih tidak dapat dinilai secara pasti sebagai hadis sahih. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Salah. Kalau ada sanad yang sahih, ulama mutaakhirin tak boleh hukum sahih jika ulama mutaqaddimin tidak menilainya sebagai sahih. Sampai begitu sekali. Dalam arti kata lain, urusan ijtihad menilai hadis sebagai sahih hanya terbatas pada ulama mutaqaddimin sahaja. Dan ia terhenti dengan berakhirnya zaman mereka. Jadi mereka setuju dengan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Salah. Walaupun sebenarnya
pandangan Ibnu As-Salah ini telah dikritik oleh ramai ulama yang datang selepasnya, yang mana mereka melihat pintu ijtihad untuk menilai hadis ini belum ditutup lagi, ya. Tak boleh ditutup, ya, sebabnya ianya adalah ijtihad, ya. So terbuka. Siapa yang mempunyai persediaan, mempunyai ilmu yang cukup, ya, ada alat-alat untuk dia berijtihad, maka dia boleh berijtihad, ya, tidak ada masalah. Jadi sebab itu ramai ulama yang tidak menerima pandangan Imam Ibnu Salah. Justru difahami daripada kenyataan Ibnu Salah seolah-olah beliau menutup pintu ijtihad penilaian hadis dan menolak sebarang penilaian baru yang dibuat oleh ulama mutaakhirin. Maknanya kalau yang mutaakhirin tadi saya senaraikan nama-nama mereka, ya. Seperti Imam An-Nawawi, ya, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Iraqi. Jadi kalau mereka menilai hadis sebagai sahih, tak diterima. Ataupun mereka menilai hadis yang sebelumnya dinilai sebagai sahih, tapi mereka nilai sebagai dhaif, pun tak diterima. Seolah-olahnya begitu. Ini yang dipahami daripada kenyataan Ibnu Salah. Jadi apakah pandangan ini adalah yang rajih? Jadi berdasarkan penelitian, ramai ulama hadis mutaakhirin yang menolak pendapat Imam Ibnu Salah, ya, seperti Imam An-Nawawi, Syekh Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi, Al-Ala'i, Ibnu Katsir, Al-Bulkini, Al-Iraqi, dan ramai lagi, ya, yang mana mereka melihat pintu ijtihad untuk menilai hadis itu, ya, masih lagi terbuka. Ya, mereka berpendapat, ya, ulama hadis mutaakhirin yang berkeahlian dan berkelayakan adalah harus berijtihad untuk menilai status sesuatu hadis, ya. Sama ada yang belum pernah dinilai oleh ulama mutaqaddimin ataupun penilaian mereka berbeza dengan penilaian ulama mutaqaddimin. Ya, bila ulama mutaqaddimin nilai sebagai dhaif, maka ulama mutaakhirin nilai sebagai sahih ataupun sebaliknya. Secara praktis, ya, penilaian status hadis jelas didapati berterusan dilakukan oleh ulama mutaakhirin, ya, yang mana nama-namanya telah disebutkan tadi. Semangat mereka telah memberi manfaat yang besar terhadap umat Islam, ya, dalam agenda mereka untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Imam Al-Munziri, ya, beliau mengarang kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, beliau cukup mengambil berat, ya, status hadis di dalamnya. Walaupun hadis itu mungkin, ya, hadis yang dhaif, ya, dhaif jiddan, tapi beliau ada garis panduan sendiri, ya, walaupun mungkin tak dipersetujui, tapi beliau ada garis panduan yang beliau tentukan, ya, untuk beliau masukkan hadis-hadis itu di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan di antara yang umum untuk kita tahu berkenaan dengan kitab At-Targhib wa Tarhib ini ialah apabila Imam Al-Munziri dia memulakan dengan lafaz an, ya, an Abi Hurairah, ya, an Anas bin Malik dan sebagainya. Itu menunjukkan hadis itu hadis yang sabit, ya, sama ada sahih, hasan, ya, dan yang seumpamanya seperti hasan li ghairi. Dan sekiranya dia memulakan dengan lafaz ruwiya an, diriwayatkan daripada, maknanya ada sighah tamrid yang menunjukkan bahawa hadis itu adalah hadis yang lemah. Jadi kalau dia menggunakan an, itu sighah jazam, ya, menunjukkan kepastian, ya, bagi status hadis tersebut. Jika dia gunakan, dia mula dengan ruwiya'an, ya, diriwayatkan daripada, itu menunjukkan sighah tamrid yang menunjukkan hadis itu adalah lemah, dengan pelbagai bahagian dia lah. Lemah ni dia ada dhaif jiddan, ya. Mungkar pun termasuk juga, ya, dalam kategori hadis dhaif. Bahkan ada yang menilai hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam Al-Munziri sebagai maudhu', walaupun mungkin Imam Al-Munziri tidak melihatnya sebagai maudhu', ya. Dan kita lihat dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin,
juga oleh beliau, ya, kitab Al-Azkar, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita melihat Imam An-Nawawi, ya, menilai status hadis yang dimuatkan di dalam kitab-kitab. Begitu juga Imam Al-Iraqi, ya, dan juga anak murid dia Imam Al-Haythami, yang mentakhrijkan hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Bazzar, dan juga Ma'ajim At-Tabarani Ats-Tsalatsah, ya. Kitab Mujam At-Tabarani yang 3, ya. Dia ada Al-Kabir, Al-Awsat dengan As-Saghir. Begitu juga kita lihat Imam Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi, As-Suyuti, mereka ini masih, ya, mengambil berat dalam menentukan status hadis, ya, dalam karya-karya mereka. Jadi menunjukkan bahawa apa yang disebut oleh Imam Ibnu As-Salah itu tidak dipersetujui, ya, dan dianggap sebagai marjuh, ya, tidak rajih. Perbezaan metod dalam kalangan mutaqaddimin, ya. Bila kita melihat ulama-ulama mutaqaddimin, ya, yang saya senaraikan tadi, ada di kalangan mereka itu fuqaha, ya, ada di kalangan mereka itu muhaddithin dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka ini ada manhaj-manhaj yang tersendiri, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, berkenaan dengan penilaian status hadis, sekiranya urusan penilaian status hadis hanya terbatas pada ulama mutaqaddimin sahaja, maka masih timbul persoalan mengenai perbezaan metod yang digunakan oleh mereka. Ya, kalau apa ni tadi disebutkan hanya penilaian ulama mutaqaddimin sahaja yang dipakai, tapi sebenarnya di kalangan mereka ada perbezaan. Masing-masing berpendapat metod mereka adalah yang terbaik menurut pandangan masing-masing lah. Seperti mana yang kita lihat disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Zikru may yu'tamad qawluhu fil jarhi wa ta'dil. Dia kata ada 3 pendekatan dalam kalangan ulama pengkritik hadis mutaqaddimin yang membezakan metod mereka dalam mengkritik hadis. Ada yang mutasyaddidun, yang begitu keras, ya, yang mengenakan syarat yang amat ketat dalam menilai hadis, seperti Yahya Al-Qattan, ya, Imam Ibn Ma'in, Abu Hatim Al-Juzajani, ya, Imam An-Nasa'i dan lain-lain. Jadi mereka ini disebut oleh Imam Az-Zahabi sebagai mutasyaddidun. Yang kedua ada golongan mutasahilun, yang mengikut syarat yang agak longgar dalam menilai hadis, seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi, antaranya At-Tirmizi, Imam Ibn Shahin, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lain. Dan yang ketiga mu'tadilun, ya, ataupun mutawassitun, yang sederhana, yang mengikut syarat yang sederhana dan seimbang, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Abu Zur'ah, Ibnu Adi, Ad-Darqutni dan lain-lain. Walaupun mungkin dari segi nama-nama yang disebutkan ini mungkin ada pertikaian, ya, sebab ada yang syadid dalam menta'dil, tapi mutasahil, longgar dalam menjarahkan, ataupun sebaliknya ada yang sebegitu, seperti Imam Ibnu Hibban, ya, beliau ini agak syadid, ya, keras, ya, dalam menjarahkan perawi, tapi dalam menilai, mentakdilkan perawi, beliau dikatakan agak longgar, ya. Dia punya manhaj yang diguna pakai itu agak tasahul sedikit, ya, longgar sedikit. Ala kulli hal, ini membuktikan bahawa terdapat pelbagai manhaj yang diguna pakai oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Selain itu terdapat perbezaan kaedah atau metod hadis antara mereka, seperti dalam isu hadis mursal. Ini antara isu besar, ya, hadis mursal, ini dalam kurun kedua hijrah, yang dapat kita lihat dalam jawapan Imam Asy-Syafi'i, ya, dalam kitab Ar-Risalah beliau, ya, terhadap pertanyaan Imam Abdurrahman bin Mahdi tentang isu hadis mursal yang menyalahi kaedah ramai ulama mutaqaddimin sebelumnya, yang mana ulama-ulama sebelumnya itu seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, ya. Di sini hujan makin lebatnya, saya harap suara saya jelas di sana, tidak terganggu dengan
bunyi rintik-rintik hujan di sini. Okay. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia berpandangan bahawa hadis mursal ini tidak boleh dijadikan hujah dan ia adalah dhaif. Ini bertentangan dengan apa ni manhaj ramai ulama mutaqaddimin yang sebelumnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i yang mana mereka mengatakan hadis mursal ya, yang diriwayatkan oleh perawi thiqah adalah hujah. Jadi ini menunjukkan perbezaan manhaj ya, di kalangan mereka khusus dalam kehujahan hadis mursal. Kemudian kita lihat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga ada menyalahi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menilai beberapa hadis sebagai sahih. Yang mana Imam Ahmad menilainya sebagai dhaif. Begitu juga Imam Ad-Darqutni yang terkenal dalam mengkritik sejumlah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang mana jumlahnya itu sekitar 200 hadis. Ya. Yang dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni bahawa hadis ini mempunyai masalah tidak sahih di sisi beliau walaupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walaupun ramai yang mempertahankan seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Huda As-Sari, beliau mempertahankan bahawa yang rajih ialah pandangan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini bukannya Imam Ad-Darqutni. Jadi banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita lihat ni perbezaan manhaj di kalangan golongan mutaqaddimin yang menunjukkan bahawa adanya perbezaan yang perlu kita faham. Ya. Justru pendekatan golongan mu'tadilun menjadi pilihan di kalangan ramai ulama mutaakhirin. Jadi kenapa ulama mutaakhirin ini mereka akhirnya mengemas kini, menyusun, menulis semula dan membina manhaj yang berbentuk sistematik. Sebenarnya mereka faham apa yang berlaku di kalangan ulama mutaqaddimin. Ini manhaj yang digunakan pakai oleh mereka. Jadi mereka melihat pendekatan yang sederhana itu lebih baik dan menjadi pilihan. Di samping pendekatan golongan mutasyaddidun dan mutasahilun yang bersesuaian dengan konsep sederhana juga tidak ditolak sepenuhnya. Bukanlah mereka tolak, mereka tidak tolak, ya. Tapi mana-mana yang bersesuaian dengan konsep sederhana itu, ya. Jadi diambil dan dimanfaatkan, ya, tanpa menafikan disiplin usul fiqah turut memberi pengaruh terhadap metod hadis ulama mutaakhirin. Walaupun mereka ini ya, membincangkan, membahaskan tentang seni hadis, ya, tapi untuk membina satu manhaj yang kukuh, ya, mereka juga mengambil daripada manhaj usul fiqah, ya, dan dimasukkan dalam usul al-hadis. Dan kesemua ini telah digarap oleh mereka dalam kebanyakan karya ulum al-hadis yang disusun, ya, seperti mana yang kita dapat lihat ya, dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah dan juga dalam kitab Nuzhatun Nazar oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, saya ingin membawakan beberapa kekeliruan yang ditimbulkan disebabkan ada yang memisahkan antara manhaj mutaqaddimin dengan manhaj mutaakhirin. Dan kita tahu terdapat di kalangan sarjana dan pengkaji hadis kontemporari yang ada kecenderungan untuk mengangkat manhaj mutaqaddimin. Ini satu usaha yang bagus dari satu sudut lah. Dan mereka mendakwa manhaj mutaqaddimin telah lama ditinggalkan dan ia perlu dihidupkan semula pada masa kini, ya, bagi memperbetulkan kesalahan dan kesilapan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Yang ini masalah apabila mereka mengatakan manhaj mutaakhirin yang dibina oleh mutaakhirin itu ini adalah manhaj yang salah, yang tak betul. Ini adalah satu perkara yang serius apabila dakwaan sebegitu dibuat.
Dan di antara beberapa kekeliruan yang mungkin saya boleh bincangkan pada malam ini, ya, yang pertama, istilah manhaj mutaqaddimin, perkataan manhaj mutaqaddimin, manhaj ataupun metod, jalan, kaedah yang diguna pakai oleh mutaqaddimin. Adakah istilah itu betul? So, adakah yang dimaksudkan ulama mutaqaddimin itu ialah semua ulama yang terdahulu, yang termasuk golongan fuqaha, atau hanya golongan muhaddithin sahaja? Atau secara lebih khusus golongan nuqad al-hadis semata-mata? Ya, nuqad maknanya para pengkritik hadis sahaja yang disebut mutaqaddimin. Jika nuqad al-hadis semata-mata, maka timbul pula persoalan, ya, nuqad hadis yang mana? Kerana di kalangan mereka ada yang mutasyaddidin, mutawassitin, ataupun mu'tadilin tadi, dan juga mutasahilin. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan bila mereka menggunakan term istilah manhaj mutaqaddimin. Jika golongan muhaddisin saja, maka terdapat dua aliran paling besar di kalangan ulama mutaqaddimin, iaitu aliran ahli ra'yi dan aliran ahli hadis. Dan setiap satu tadi dia mempunyai tokoh-tokoh muhaddisin yang mendukung aliran masing-masing. Maka dakwaan wujudnya manhaj mutaqaddimin seolah-olah membayangkan bahawa ulama mutaqaddimin semua bersepakat di atas satu manhaj hadis sahaja. Jadi istilah tu mengelirukan, seolah-olah mereka ini ada satu manhaj, sedangkan hakikat sebenarnya tidak benar, kerana jelas secara realiti yang telah saya sebutkan tadi, mereka tidak pun berada di atas satu manhaj, bahkan ada banyak manhaj, bal manahij. Jika tidak, sudah tentu wujudnya ittifaq atau ijma' di sisi ulama mutaqaddimin. Kalaulah mereka ada satu manhaj, nescaya ada nescaya wujud ijma' ataupun ittifaq di kalangan ulama mutaqaddimin. Namun realitinya tidak berlaku. Jika benar berlaku ittifaq atau ijma' berkenaan, sudah tentu ia akan diambil dan diwarisi dan diikuti oleh golongan ulama mutaakhirin yang sudah pastinya tidak akan sekali-kali menyalahi golongan mutaqaddimin yang terdahulu. Jadi ini adalah dari segi logiknya. Kalaulah istilah manhaj mutaqaddimin itu istilah yang betul. Jika wujud, di manakah sanad atau sumber bagi manhaj tunggal yang diijma'kan tersebut? Dan banyak lagi persoalan yang boleh kita timbulkan dengan istilah manhaj mutaqaddimin. Jadi ini nak membuktikan bahawa istilah tersebut adalah satu istilah yang boleh mengelirukan. Walaupun sedap disebutnya, tapi boleh mengelirukan. Ia turut menjelaskan bahawa manhaj-manhaj yang dipegang oleh ulama mutakhirin tidak lain adalah manhaj-manhaj yang sama yang diwarisi daripada ulama mutaqaddimin. Setelah melalui proses pengemaskinian, pemilihan, silang rujuk antara disiplin ilmu dan sebagainya. Ini satu berkaitan dengan istilah manhaj mutaqaddimin. Yang kedua, berkenaan dengan hadis ahad menghasilkan al-ilmu al-qat'i. Ini di antara isu yang hangat baru-baru ini. Adakah ilmu hadis ini dibina di atas zon? Jadi ini adalah satu istilah dalam ilmu usul fiqh yang perlu kita faham. Apakah itu zon? Dan lawan kepada zon dalam ilmu usul fiqh ialah al-ilmu. Al-ilmu itu bermaksud keyakinan. Walaupun kita fahamlah ilmu itu ilmu lah, tapi dari segi bahasa al-ilmu itu ialah keyakinan. Maknanya keyakinan. Jadi kalau disebut al-ilmu al-qat'i, ilmu yang qat'i, yang tidak ada lagi pertikaian, qat'i. Jadi ini sifat dia. Maknanya dia hanya mengukuhkan lagi bagi perkataan istilah al-ilm. Ataupun disebut al-ilmu al-yaqini. Ini pun sama seerti. Sama ada al-ilmu al-qat'i ataupun al-ilmu al-yaqini, maksudnya adalah sama. Ilmu yang bersifat yakin.
Tapi perkataan al-ilmu itu sudah menunjukkan yakin. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahawa hadis ahad menghasilkan yakin. Okay. Dan ada yang berpendapat hadis ahad menghasilkan zon. Zon ialah kalau apa ni dari segi bahasanya itu sangkaan. Ya, macam kita kata husnuzon, bersangka baik. Ya, suuzon, bersangka buruk. Tapi zon di situ bukan bermakna prasangka ataupun sangka-sangka, bukan. Dalam istilah ilmu usul, az-zon ini ialah hampir kepada yakin. Hampir. Maknanya berat kepada kepercayaan, ianya adalah benar. Hampir kepada yakin. Ataupun kita kata kemungkinan besar. Jadi zon itu kemungkinan besar. Dalam ilmu usul, ya, kalau hadis itu sahih secara zonni, hadis sahih secara zonni, maka wajib diamalkan dan berdosa ditinggalkan. Jadi zon itu kalau kita tinggalkan berdosa. Bukannya zon ini sangka-sangka tinggal pun boleh, tak. Ini yang mungkin orang ni salah faham. Jadi perkataan zon atau zonni bersifat zon itu, ia menunjukkan istilah ilmu usul, ya, yang perlu kita faham. Ya. Apakah maksud istilah itu? Jadi dalam perbincangan hadis ini ada ada perbincangan berkenaan dengan hal ini, yang mana satu pihak berpendapat hadis ahad, ya, hadis yang bertentangan dengan hadis mutawatir. Kena ingat balik, hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai, bilangannya sangat ramai. Itu hadis mutawatir. Tetapi kalau bilangannya tidak ramai, itu adalah hadis ahad. Dan hadis mutawatir menghasilkan al-ilmu al-qat'i ataupun al-ilmu al-yaqini. Ya. Dia menghasilkan yakin. Tapi hadis ahad terdapat perselisihan di kalangan ulama. Jadi ulama mengatakan hadis ahad menghasilkan jumhur ulama mengatakan hadis ahad menghasilkan zon, menghasilkan az-zon dengan makna yang telah saya huraikan tadi, menghasilkan az-zon. Manakala sebahagian kecil ahli hadis mengatakan hadis ahad menghasilkan yakin. Ya, hadis ahad menghasilkan yakin. Dan ini yang cuba disebut oleh sebahagian daripada pihak yang ingin menghidupkan semula manhaj mutaqaddimin. Mereka mengatakan bahawa hadis ahad menghasilkan yakin ataupun al-ilmu qat'i. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ianya tetap zon, ya? Tetap zon. Jadi ini yang perlu kita faham, ya? Berkenaan dengan istilah-istilah yang diguna pakai, ya? Al-ilmu, az-zon, ya? Yang mana kalau hadis ahad jika diingkari, ya, walaupun dia zon tadi, kalau diingkari jatuh kepada fasik, ya, tidak kufur berbanding hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir kalau diingkari boleh jatuh kepada kufur. Boleh yang sebelah. Jadi kalaulah hadis ahad, ya, sama kedudukannya dengan hadis mutawatir, ya, apa ni kita cuba untuk memahami perkara ini. Bila mereka mengatakan hadis ahad menghasilkan yakin. Jadi kalau hadis ahad menghasilkan yakin, bermakna dia sama kedudukan dengan hadis mutawatir. Maknanya kalau orang yang menolak hadis ahad, dia jatuh kafir. Ini berat. Berat, ya, maknanya mudah sangat orang boleh jadi kafir. Sebab apa? Sebab ada tolak hadis ahad, kafir. Jadi ini adalah ini pandangan, ya, segelintir ahli ilmu yang mana tidak dipersetujui oleh jumhur ulama, kecuali ada hadis-hadis ahad yang diiringi oleh qarinah, ya, qara'in, ya, ataupun bukti-bukti sokongan yang menunjukkan bahawa ia boleh meningkatkan kedudukannya daripada az-zon meningkat kepada yakin, ya, meningkat kepada al-ilm, tetapi bersifat nazari, ya, bersifat nazari, maknanya dia mencapai tahap yakin itu berdasarkan pendalilan dan pengamatan, ya. Bila diamati, oh,
hadis ini walaupun dia ahad, tetapi perawi-perawinya itu telah dipastikan dengan sungguh-sungguh bahawa mereka ini sangat dobit, sangat menjaga riwayat mereka, ya, seperti mana hadis-hadis Sahih Al-Bukhari, ya. Sangat-sangat dijaga dengan rapi, dan Imam Al-Bukhari cukup ketat dalam memastikan bahawa hadis itu bersambung daripada perawi dengan guru dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis Al-Bukhari disebut walaupun dia ahad, tapi dia meningkat kepada tahap yakin dengan sebab syarat Bukhari yang ketat tadi. Itu yang dimaksudkan diiringi oleh qarinah-qarinah, bukti-bukti sokongan yang meningkatkan daripada kedudukan dia zon kepada yakin. Ini dalam bab hadis-hadis ahad, istilah dia khabar al-ahad al-muhtaf bil qara'in. Ini satu masalah yang juga perlu kita faham dalam ilmu ulum al-hadis. Dan juga dikatakan, mungkin saya ambil masa 2-3 minit lagi, walaupun kalau ikut jadual asal kita 10.30 kita berhenti untuk soal jawab, tapi saya cuba untuk ambil 2-3 minit lagi berkenaan dengan dakwaan pihak yang mengatakan status hadis hanya 2 sahaja, sahih dan dhaif. Maknanya tidak ada hasan, tidak ada status hadis hasan. Sedangkan kalau kita tengok di kalangan perawi-perawi hadis itu bukan semuanya siqah. Bukan semuanya siqah dan dhaif, 2 sahaja. Bahkan di kalangan perawi ini ada yang siqah 2 kali. Ataupun siqatun sabtun, ataupun siqatun hafiz. Maknanya sifat yang mengukuhkan lagi bahawa dia ni memang betul-betul dipercayai. Tapi ada yang disebut siqah sahaja, sekali sahaja. Dia tak berganda, siqah. Kemudian ada yang bawah lagi saduq, bersifat benar. Ada yang bawah lagi salih. Ada yang disebut la ba'sa bihi, dan sebagainya daripada lafaz-lafaz ta'dil. Dan begitu juga di kalangan perawi-perawi dhaif ni ada istilah-istilah jarah yang diguna pakai, yang sebahagiannya lebih ringan berbanding sebahagian yang lain, seperti dhaif, munkar, dhaif jiddan dan sebagainya. Jadi di kalangan perawi itu sendiri sudah berbeza kedudukan mereka. Jadi bagaimana kita nak mengatakan siqah sahih, dhaif, jika perawi dhaif hadisnya dhaif, jika perawi siqah hadisnya sahih. Sedangkan di kalangan mereka itu ada berbagai lagi tahap peringkat. Jadi ini kita kena faham. Sebab apa ulama meletakkan istilah hadis hasan yang dipopularkan oleh Imam At-Tirmizi dan digunakan pakai oleh ulama-ulama mutaakhirin, sehinggalah ke hari ini. Ini juga dah cukup dengan manhaj mutaqaddimin. Mungkin saya tidak masuk, saya akan sharekan kertas kerja ini supaya boleh dibaca oleh tuan-tuan dan puan-puan kemudian, insya-Allah. Kemudian juga berkenaan dengan hadis dhaif ditolak secara mutlak, ini juga telah dibahaskan banyak kali, bahawa jumhur ulama tidak menolak hadis dhaif secara mutlak, dan saya syorkan untuk membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Awamah hafizahullah, yang saya kira cukup cantik, yang berjudul Hukmul Amal bil Hadis Dhaif, sebuah kitab yang membahaskan hadis dhaif yang cukup tebal, yang mana beliau membuktikan bahawa sebenarnya ulama bersepakat hadis dhaif tidak boleh ditolak secara mutlak, khususnya dalam bab fadail al-a'mal, at-targhib wa tarhib. Maknanya yang tidak berkait dengan akidah dan hukum hakam. Baik, mungkin saya tidak bacakan kesimpulan ini kerana apa yang telah saya sebutkan di sepanjang pembentangan saya tadi, saya kira sudah cukup jelas dan agak detail. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat dimanfaatkan, dan sebarang kelemahan daripada diri saya sendiri
dan mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan semula kepada moderator. Halo, Assalamualaikum. Boleh dengar? Line kita tak elok Ya. Tak, apa ni, line kita okey. Sebab di sini hujan. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Hafiz bin Sani di atas perkongsiannya. Terima kasih banyak perkongsian. Seterusnya sekarang insyaAllah kita akan sesi soal jawab. Di sini terdapat beberapa soalan daripada para penonton dan saya akan bacakan okey. Soalan daripada Hazim Ashraf. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, apakah ilmu-ilmu yang dikuasai oleh ahli-ahli hadis ini untuk membolehkan mereka berijtihad? Apakah ilmu-ilmu yang dikuasai oleh ahli hadis ini untuk membolehkan untuk jawab? Okey. Boleh saya jawab terus? Okey, soalan yang cukup bagus ya. Apakah ilmu-ilmu yang dikuasai oleh ulama hadis yang membolehkan mereka berijtihad? Ini saya kira merujuk kepada ulama hadis dalam kurun yang kedua dan ketiga hijrah, yang mana sebahagian mereka ini tidak bertaklid kepada mana-mana mazhab. Sedangkan mazhab ketiga itu baru hendak dibina dan dikembangkan. So ulama-ulama di zaman itu, kebanyakan mereka ini adalah mujtahid, seperti Imam Al-Bukhari ya. Dia punya ijtihad dia sendiri, seperti mana yang boleh kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dan begitu juga Imam Muslim, Imam At-Tirmizi ya. Walaupun ada yang menyebutkan bahawa imam-imam sekian ini sebenarnya bermazhab Syafi'i. Imam sekian ini sebenarnya bermazhab Hanafi. Tapi dakwaan-dakwaan seperti itu masih lagi boleh dipertikaikan dan masih lagi diperbincangkan di kalangan ulama. Sebab berdasarkan kitab-kitab yang mereka susun itu menunjukkan mereka ini ada ijtihad yang
yang merupakan pandangan mereka sendiri yang mereka istinbatkan daripada nas-nas syarak. Jadi untuk berijtihad ini mestilah mempunyai pengetahuan yang cukup luas berkenaan dengan ilmu bahasa Arab khususnya. Mesti mahir dengan ilmu bahasa Arab. Sebab ini ialah asas, iaitulah bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak mahir bahasa Arab ni dengan segala aspek selok-belok seni bahasa itu tidak mungkin. Kalau tak mahir, tak mungkin kita dapat memahami nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting yang dari segi bahasa mesti dikuasai oleh orang yang ingin berijtihad. Selain daripada mereka mempunyai ilmu berkaitan tentang fiqh, hadis, yang mana mereka ini berguru dengan ramai ulama. Ada setengahnya berguru sehingga 4,000 orang guru, yang mana ada berbagai bidang. Ada yang guru dalam bahasa Arab, guru dalam bidang fiqh, guru dalam bidang tafsir, guru dalam bidang qiraat, guru dalam bidang hadis dan sebagainya. Jadi ulama-ulama dahulu mempunyai ilmu yang cukup luas, dan berkenaan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan sebagai seorang mujtahid ini boleh kita rujuk ni secara terperinci di dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang ijtihad yang terdapat dalam kitab usul al-fiqh. Ilmu usul al-fiqh itu dia mesti ada satu bab itu berkenaan dengan al-ijtihad. Dan boleh kita rujuk di situ secara terperinci. Jadi apa yang saya sebutkan itu secara umum sahaja. Meskipun sebahagiannya itu tidaklah mencapai tahap ijtihad, bukan semua ahli hadis itu boleh berijtihad, tidak. Seperti Imam Ibnu Majah, seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Darqutni, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Jadi ini adalah tokoh-tokoh hadis yang masyhur, tetapi mereka ini berintisab kepada mazhab Syafi'i. Seperti Imam Yahya bin Ma'in, seorang yang dikatakan menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Tetapi beliau berfatwa dengan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah. Maka beliau dimasukkan dalam kalangan murid-murid Imam Abu Hanifah. Wallahu a'lam. Itu yang dapat saya kongsikan. Jika ada soalan-soalan yang selanjutnya, apakah itu manhaj salafi dan adakah ia sama dengan manhaj mutaqaddimin? Ini juga soalan yang bagus juga. Sebabnya istilah-istilah ni, bermain dengan istilah ini kita kena faham. Apakah maksud istilah tu? Jadi jangan kita terikut-ikut dengan apa yang kita dengar tanpa ilmu. Jadi kita ni akhirnya jadi macam burung kakak telur, main ikut saja tak tahu apa benda. Kadang-kadang kita tumpang semangkuk caci maki apa semua. Wal'iyazubillah. Kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah. Jadi untuk malam ini saya menjelaskan tentang istilah mutaqaddimin, mutaakhirin, yang mana mutaqaddimin ini ialah ulama-ulama yang terdahulu, dan juga saya ada sentuh secara sepintas lalu berkenaan dengan salaf dan khalaf yang mana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Pemisahnya itu ialah tahun 300 Hijrah. Tahun 300 Hijrah. Bersempena di antaranya dengan hadis khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian orang-orang yang datang selepas mereka, kemudian orang-orang yang datang selepas mereka, sampai ke situ disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurun yang terbaik ini ialah kurunnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh kurun sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Berhenti setakat itu. Jadi selepas daripada itu tidak lagi dianggap sebagai khairul qurun. Tidak lagi sebagai khairul qurun. Jadi itulah yang memisahkan antara as-salaf dengan khalaf. As-salaf ini mereka yang hidup dalam khairul qurun, khalaf ini yang hidup selepas daripada itu. Jadi
bukanlah bermakna salaf dengan khalaf ini langsung tidak ada perkaitan, perhubungan, ilmu, tak ada, bukan begitu. Kerana semua ilmu-ilmu yang diwarisi oleh khalaf itu telah dibuktikan bahawa mereka mengambilnya secara bersanad, ada sanad-sanadnya, boleh dibuktikan. Apa ni, syekh ni ambil daripada syekh ni, ambil daripada syekh ni, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu-ilmu ini mempunyai sanad yang bersambung sampai kepada sahabat tabi'in, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa pertalian yang sangat erat antara salaf dengan khalaf. Cuma yang membezakannya ialah salaf ini, mereka ini hidup dalam khairul qurun. Sebab baik kurun yang dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bermakna khalaf ini semuanya itu langsung tak ada yang baik, bukan begitu. Bahkan ilmu-ilmu Islam ini berkembang, dakwah Islam juga semakin pesat berkembang di dalam kurun khalaf. Yang mana kita lihat dengan apa ni, dalam lembaran sejarah itu dia dicatatkan kehebatan-kehebatan di pejuang-pejuang Islam, kehebatan ulama-ulama Islam dalam membukukan pelbagai disiplin ilmu yang dapat kita warisi sehinggalah ke hari ini. Jadi semuanya itu bukan semata-mata dalam zaman salaf saja, bahkan juga ada di zaman khalaf. Ini dari segi masa. Saya belum masuk yang dia kata manhaj salafi tadi itu. Okey. Jadi bila ada yang mendakwa manhaj mereka ialah manhaj salaf, jadi seolah-olah manhaj mereka itu merangkumi semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam zaman salaf itu. Seolah-olahnya begitu. Seperti mana bila sebut manhaj mutaqaddimin, seolah-olah semua kebaikan-kebaikan mutaqaddimin itu ada dalam manhaj itu. Faham? Padahal bila kita lihat di kalangan salaf ini, mereka tidak mempunyai satu manhaj. Tidak mempunyai satu manhaj. Mereka ada pelbagai manhaj, terutama dalam disiplin fiqh, hadis, dan juga apa ni, lain-lain ilmu kecuali akidah. Jadi akidah ini satu, tidak boleh apa ni dipecah-pecahkan dari segi usul itu. Akidah ini mestilah bulat, satu, teguh, tidak boleh dipecah-pecahkan, sebab ianya adalah pegangan yang diwarisi daripada tabi'in, sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita kena yakin rukun iman yang 6, yakin dengan apa ni adanya hari akhirat, yakin dengan apa ni qada dan qadar dan sebagainya. Ini adalah perkara yang usul, perkara pokok yang tidak boleh diperselisihkan. Kena yakin dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perbincangan hangat ini ialah dalam dua masalah. Ini dalam dua masalah. Khususnya yang paling besar sekali ialah masalah sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Ini adalah masalah yang besar yang menjadi perbincangan, yang dikatakan bahawa manhaj salaf ini, mereka ni berpegang kepada apa ni satu manhaj akidah, tidak ada yang lain. Padahal bila kita tengok tafsirannya itu berbeza. Memanglah manhaj apa ni akidah salaf ini dia mesti ada apa ni satu pegangan yang apa ni yang perlu untuk kita pegang bahawa itu ialah manhaj salaf. Tapi berlaku perbezaan persepsi dalam menafsirkan apakah itu manhaj salaf. Jadi Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah mereka mempunyai persepsi yang berbeza dengan manhaj yang disebut sebagai, yang mendakwa mereka sebagai Salafiyah Wahabiyah. Mereka juga ada persepsi lain dengan apa yang dimaksudkan dengan manhaj salaf. Jadi berlaku perbezaan, terutamanya khususnya dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ni perbincangan yang panjang. Cuma saya nak menyebutkan bahawa
walaupun mereka mendakwa mereka itu manhaj salafi, sebenarnya Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah juga sebenarnya manhaj salafi. Mereka salafiyah juga. Sebab mereka mengambil daripada ulama-ulama yang hidup di zaman salaf. Kalau kita kaji lebih lanjut, mereka tidak menyimpang daripada apa yang telah dibahaskan, dibincangkan yang ada di zaman salaf. Jadi sebenarnya manhaj salafi itu semua yang mengambil daripada zaman salaf itu. Jadi tak boleh kita dakwa Asy'ariyah Maturidiyah ini bukan ini salaf, tak salah. Itu adalah persepsi yang salah. Jadi ini adalah perbezaan dalam mentafsirkan apakah manhaj salaf yang mungkin memerlukan kepada huraian yang agak panjang dan khusus dalam kuliah yang khusus lah, maknanya untuk menjawab dalam kesempatan masa ini mungkin tidak sempat. Cuma saya nak memberikan kefahaman bahawa perbezaan persepsi inilah yang menyebabkan berbezanya yang disebut salafiyah wahabiyah tadi itu dengan berbezanya Asy'ariyah Maturidiyah yang juga mempunyai tafsiran yang khusus berkenaan dengan manhaj salaf, dan diyakini itulah manhaj yang betul, yang terbaik, yang perlu diperjuangkan, dikembangkan dan dipertahankan. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam.